أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم ويسر أمورنا ونور قلوبنا يا أرحم الراحمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini dapat lagi sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana diberi peluang kat kita dapat kita solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan insya-Allah sampai kita ke petang nanti kita senantiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, fi zimmatillah. Ini jaminan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan kita terlepas daripada ciri-ciri sifat orang munafik seperti mana yang diperingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan solat, iaitu solat subuh dan juga solat Isya. Berkenaan dengan solat subuh dan juga solat Isya, maka di sana kita dapat menghadirkan diri kita dengan solat subuh berjamaah dan dapat menghadirkan diri kita solat subuh dan solat Isya berjamaah, maka kita terlepas daripada ciri-ciri sifat munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di pagi ini insya-Allah sambung perbincangan kita, bukan daripada kitab Sulamis Sibyan, tetapi saya bawa pagi ini kitab, dan insya-Allah kalau diberi kesempatan inilah kitab yang kita akan bincang, iaitu kitab Sirrus Salikin, juzuk yang pertama. Dan saya pilih dalam kitab ni tajuk dia Ma'rifatu Uyubin Nafsi, Faslun fi bayani ma'rifati uyubin nafsi. Pasal pada menyatakan mengetahui ataupun pada menyatakan akan segala aib nafsu dan segala sifat kecelaan. Aib nafsu, aib diri kita. Dan seperti mana yang kita maklum, hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana ketika mereka bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam matan arba'in, iz tala alaina rajulun, tiba-tiba menjelmalah bagi kita seorang laki-laki. Maka dalam hadis tu dia kata, nak katakan dia tu orang tempatan kita tak biasa nampak, nak kata orang yang musafir pun di sana tak ada tanda-tanda, sebab dia datangi dengan pakaiannya begitu bersih. Maka di sana dia datang, dia bertemu lututnya dengan lutut Rasulullah, dia meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah, dan terus dia bertanya Rasulullah, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Tiga-tiga benda ini dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apa yang dikatakan Islam dan apa yang dikatakan iman dan apa yang dikatakan ihsan. Seperti mana yang kita maklum, Islam itu disebut oleh baginda Rasulullah iaitu rukun Islam yang 5, dan iman itu disebut dijawab oleh Rasulullah iaitu rukun iman yang 6, dan ihsan di sana dikata oleh Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka tiga-tiga soalan ini
dijawab oleh Rasulullah dan satu persatu ditakrirkan ataupun diikrarkan dan dijawab oleh laki-laki tadi ini dengan sadaqta, benar apa yang kamu kata. Akhir hadis ini, maka di sana Sayyidina Umar sebut taraktu mali'an wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkar rajul. Apabila orang balik semua, maka aku tinggal seorang diri. Aku nak tanya siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak tanya kat Rasulullah siapa dia laki-laki ni. Wa sa'altu Rasulullah, aku tanya Rasulullah tilkar rajul, yang demikian itu laki-laki yang jelma tadi ini, yang merupakan sebagai seorang laki-laki. Maka di sana Rasulullah jawab, hada Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum. Itulah Jibril datang kepada kamu untuk nak mengajar, untuk nak memberitahu kepada kamu tentang agama kamu. Maka seperti mana yang kita maklum, dalam agama kita yang Allah Subhanahu wa taala turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini terkandung dalam 3 perkara, 3 usul. Yang pertamanya syariat, yang keduanya makrifat, dan yang ketiganya ialah hakikat. Maka hakikat inilah kita akan bincang insya-Allah, yang mana dikatakan hakikat itu ialah pengajian ilmu tasawuf. Pengajian tasawuf yang dikatakan ihsan. Hakikat itu adalah ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah. Hendaklah kamu sembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau tengok dia. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak dapat tahap engkau lihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya engkau melihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka ini apa yang disebutkan dalam kitab Aurat Al-Qushashiyah yang selalu saya sebut kepada tuan-tuan mula-mula dulu. Maka di sana dikatakan matlamat tujuan ilmu tasawuf ini adalah untuk nak menyuci, untuk nak membersih hati, supaya kita sampai kepada tahap makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana apabila kita cuci hati kita tadi ini, maka di sana dapat meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita dengan kita beramal. Menyucikan hati, bersungguh-sungguh dengan kita beramal. Seperti yang saya katakan dalam kitab Zainul Insan dulu dah, berkenaan dengan apa yang dikatakan, kita ini disuruh, diperintahkan supaya kita melakukan ibadat tu ikhlas. Tapi tak ikhlas lagi, tunggu sampai ikhlas baru kita buat amal. Ataupun di sana orang yang semayang pun masuk neraka, apatah lagi dengan orang yang tak semayang. Kami tak semayang ni tak tentu Tuhan masuk neraka ke Tuhan masuk syurga. Tak mestinya kamu semayang tu kamu masuk syurga. Dan di sana juga apa yang disebutkan, dikatakan berkenaan dengan kalau kita beramal dengan sebab riya, maka baik tak payah. Ini apa yang disebut atau dibincangkan. Ini adalah jawapan, ini adalah percakapan-percakapan di kedai kopi, bukan percakapan, bukan pengajian di dalam majlis ilmu. Pengajian, percakapan dalam majlis ilmu, agama yang kita anuti tadi ini, sekalipun kita rasa diri kita tadi ini ada sifat riya, maka jangan kita tinggal amalan agama yang kita anuti, Islam yang diberi oleh Allah ini, kita buat. Kalau kita rasakan kita riya, kita buat. Sebab di sana dia katakan dalam kitab Zainul Insan, dalam kitab kita yang kita bincang dalam bab riya dalam sifat mazmumah ni, maka di sana dia kata apa? Syarak cela orang yang meninggalkan amalan, syarak cela orang yang meninggalkan amalan dengan sebab takut riya. Syarak mencela orang meninggalkan amalan dengan sebab takut riya. Sebab apa kita kata lah? Kalau riak, baik tak pergi sedekah lah. Kalau nak riak, baik tak payah main masjid lah. Kalau nak riak tadi tak payah lah, semayang di rumah pun boleh. Riak, kita riak. Sebab di sana, orang yang riak, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Neraka wail itu bagi orang yang semayang macam kita. Orang yang semayang macam mana?
alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana semayang mereka itu lalai. Apa disebut dalam kitab tafsir As-Sabuni berkenaan dengan kalimah an ni. Kalimah an. Maka di sana dia katakan yusta'malu kalimati an, digunakan dengan kalimah an. Dia katakan hadza rahmatun azimah. Itu rahmat yang sangat besar daripada Allah kepada hamba dia tadi. Dengan tidak menggunakan kalimah ila. Kalimah an, tak guna kalimah ila. Iaitu an salatihim sahun. Bukan ila, maaf, fi. Tak guna kalimah fi. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Dia tak guna, Allah tak guna kalimah fi, tapi Allah guna kalimah an. Maka kalimah an ini satu rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya di situ dibincangkan dengan cara ringkasnya, an ini ialah sejuzuk daripada semayang dia tadi ini. Sebab itulah di sana apa yang dikatakan dah. Kalau kita dapat takbiratul ihram tu ikhlas mata-mata kerana Allah Taala, sikit tu pun cukup. Ini dikuatkan apa dikatakan oleh dikatakan oleh Hasan Al-Basri dalam Minhajul Abidin di sana. Aku, dia kata, semayang ni, kalau Allah terima semayang aku, sikit pun cukup dah. Sikit pun cukup dah. Ini seorang ulama sufi lah. Dalam masalah kita katakan mengiktirafkan diri tadi ini senantiasa dalam keadaan yang serba kita kekurangan, serba salah. Ini apa disebutkan di situ. Maka balik dalam masalah ini, perbincangan kita ialah seperti mana yang kita maklum dalam diri kita ni, dia ada sifat yang dicela, iaitu nafsu, yang mana Allah jadikan kita manusia ni seperti mana yang kita maklum juga, iaitu dua, jisim zahir dan juga jisim batin. Manakala jisim zahir, kalau kita buat iaitu syariat, maka orang boleh tegur, orang boleh bagi tahu, kata ini salah, ini tak betul, itu bab syariat. Sebab kalau kita semayang kita tak betul, orang boleh bagi tahu, kata hang semayang tak betul ini, hang semayang tak kena ni, hang semayang bacaan tak apa nak kena ni, orang boleh bagi tahu kita, orang boleh tegur kita. Tapi kalau jisim batin di sana, ataupun kalau kita katakan amal al-batinah, kalau kita semayang tak ikhlas, kalau kita semayang tak khusyuk, kalau kita semayang dalam keadaan lalai, maka orang tak boleh bagi tahu kat kita, hanyalah kita sahaja yang boleh membetulkan diri kita tu sendiri. Kita berasa kita malas nak semayang, kita berasa kita berat untuk nak buat benda baik, kita berasa apa yang dikatakan di sana, tak mau ke arah benda yang baik. Seperti mana yang ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Abi Huzaifah Al-Yamani. Tanya Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Ada insya-Allah dalam kitab ni, dalam Ma'rifatul Uyubin Nafsi ni, ialah Sayyidina Umar tanya kepada Abu Huzaifah Al-Yamani. Wahai Abu Huzaifah Al-Yamani. Abu Huzaifah Al-Yamani adalah sahabat Nabi SAW yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu, maka dia dapat memahami, mengetahui diri seseorang itu, apakah ada ciri-ciri orang munafik ataupun tidak. Ini Abu Huzaifah Al-Yamani. Maka di sana Sayyidina Umar tanya dia, adakah pada diri Umar Ibn Khattab ini ciri-ciri orang munafik? Ini Abu Huzaifah Al-Yamani ditanya oleh Sayyidina Umar kat dia. Maka dia kata, ya Amirul Mukminin, bagi kamu tak ada ciri orang-orang munafik. Dan Rasulullah sendiri di sana, apabila dia nak pergi semayang satu jenazah, maka dia tengok Abu Huzaifah Al-Yamani. Kalau Abu Huzaifah Al-Yamani pergi, maka dia akan pergi. Ini nak ceritanya tak kalah Rasulullah tu tak tahu benda-benda yang lain. Maka di situ menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hubungan, ataupun di sana juga ada perkara-perkara yang dia yang diperintahkan oleh Allah di sana, wasyawirhum fil amri, maka kamu bermesyuaratlah dengan mereka itu, dengan sahabat-sahabat kamu. Maka di sana dia juga tidak mengetahui benda-benda yang ghaib kecuali apa yang telah dimaklumkan. Ini di antara apa yang kita faham daripada masalah ini. Maka kata langsungnya balik dalam masalah
Ma'rifatu uyubin nafsi ini tak lain tak bukan adalah untuk kita nak memperbaiki diri kita sendiri. Amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Mula-mula diri kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum, kemudian ahli kamu. Maka sebab itulah kita sebagai ketua keluarga ni, maka di sana sebagai kita katakan idola, sebagai contoh kepada isteri anak, maka di sana kita perlu memahami dan mengetahui sedikit sebanyak. Dalam masalah ini seperti mana yang kita maklum, dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala jadikan dua jisim. Yang pertama jisim rohani dan juga jisim jasmani. Jisim rohani daripada 4 perkara. Daripada 4 perkara, roh, akal, hati dan nafsu. Manakala jisim jasmani daripada tanah, api dan juga air. Itu asal kejadian kita tadi ini. Yang Allah jadikan kita. Daripada jisim rohani, roh, akal, hati dan nafsu, 4 perkara. Manakala jisim jasmani, tanah, air, api, angin. Manakala jisim rohani, maka di sana dia mempunyai peranannya masing-masing. Apa yang kita tadi ini, nafsu, cara dia nafsu. Akal, cara akal. Hati, cara hati. Dan roh adalah cara roh. Maka dalam Ajaibul Qalbi, maka saya tak baca yang tu, itu di permulaan juzuk yang ketiga ni. Maka di sana permulaannya dalam juzuk yang ketiga. Tadi saya kata juzuk yang pertama ya. Juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga. Dalam masalah permulaan tu, maka di sana dibincangkan berkenaan Ajaibul Qalbi. Ajaib ataupun benda-benda yang pelik di dalam hati kita. Dalam yang kita seketul daging tu, pengenalan roh, pengenalan hati, pengenalan nafsu dan pengenalan akal. Pada segi bahasa dan pada segi roh. Pada segi bahasa dan pada segi istilah. Itulah. Maka di sana dikatakan hati itu adalah seketul daging. Hati kita tu adalah seketul daging. Manakala roh itu yang umpamanya macam angin. Angin, dia seruy. Maka nafsu itu adalah satu syu'uriyah, iaitu asakan, dorongan. Manakala akal itu adalah satu benda untuk nak menyimpan maklumat-maklumat dan sebagainya. Maka empat perkara ini adalah satu pada segi istilahnya, pada segi syaraknya. Yang kalau kita nak buat pengenalan, apa dianya? Latifatur rabbaniyatur ruhaniyah. Ada satu perasaan yang halus. Maka sebab itulah perasaan yang halus ni dalam masalah ini adalah dia ada rasa asyu'uriyah dia panggil. Di antaranya syu'uriyah ni kalau kita gunakan mata hati kita, maka di sana macam sekarang kita akan timbul perasaan. Apa dianya? Rasa salah. Kalau aku datang ke surau ni, aku tak bawa sejadah. Rasa salah. Itu dia panggil perasaan syu'uriyah dalam diri. Pasal apanya? Di sana dia mempunyai akal. Maka akal itu apa dianya? Ialah al-idrakiyah, al-aqliyah. Satu dapatan, idrak, al-aqliyah, akal. Yang dia boleh, kenapa orang boleh bawa sejadah, aku tak boleh bawa sejadah. Itu. Maka sebab tu dipanggil ma'rifatu uyubin nafsi. Pengenalan keaiban diri. Maka bawa sejadah ni adakah main-main? Tutup mulut ni adakah main-main? Ni. Maka kalau tak ada tu dia panggil apa? Kita katakan, ni buta kau mata hati hang? Hang tak nampak ke? Ni. Buta mata hati dengan buta mata itu beza. Ada. Maka sebab itulah di sana apa disebutkan oleh baginda Rasul, man iza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala nak seseorang itu kebaikan, bassara bi uyubi nafsih. Maka Allah bassara. Bassara ni Allah memperlihatkan dengan mata hati dia tadi. Bukan mata ni tak. Kadang mata ni dia boleh segi zahir saja. Tapi kalau mata hati ni dia boleh nampak. Di sebaliknya tu.
Itu dipanggil. Di sebaliknya, macam contohnya kita kata itu ilmu ladunni dah. Dah ilmu ladun. Macam Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa walaupun dia itu kita katakan sebagai utusan Allah, Rasulullah dan Nabi sekali, tapi dia tak nampak. Allah tak bagi dia nampak. Allah tak buka dia punya kasyaf tadi ini, perlindungan tadi ini, apa yang dinampak oleh Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Allah Khidir tebuk bau sampan. Nabi Allah Musa pasal apa tebuk? Teguk itu adalah bercanggah dengan syariat. Nabi Khidir kata, aku tebuk ni ialah dia ini supaya aku nak tolong dia jangan diambil oleh Malik, raja yang duduk sana tu. Apabila sampan tu dia punya masuk ayak, dia berat. Bila berat, dia akan sampai ke muara sana lambat. Ini dinampak. Maka Nabi Khidir kata, tiga-tiga benda ni bukan aku buat kehendak diri aku, ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat dengan dikatakan di sana hakikat ataupun ilmu syariat, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf di situ. Ini dah. Basara bi'uyubi nafsihi. Allah memperlihatkan dengan keaiban dirinya tadi ini. Maka di situ apabila kita nampak, maka kita balik kesedaran diri kita. Kalau orang tak bagi kita masuk surau, hang tak bawa sejadah, oh sungguhnya aku tak bawa sejadah, minta maaf banyak-banyak lah. Kita mengiktirafkan diri. Macam sekarang contohnya dah. Ini di antara kelebihan Allah Subhanahu wa taala bagi. Kita dalam masa memerangi COVID-19 ini, maka di sana kita disuruh buat untuk kita nak memerangi, untuk kita nak melawan, jangan berlaku benda-benda, jangan berjangkitan, kita katakan di sana dah, nak membasmikan. Maka sama-sama insya-Allah. Maka apa perlu kita kena buat? Kita kena jaga jarak, kita kena pakai mask, kita buat sejadah kat masjid dah. Maka apabila situ tiba-tiba jangkitan tadi ini kita tak nampak, dia dengar dengan telinga kita, katakan hari ini 19 contohnya, hari ini 8 contohnya, dia naik turun. Dah, apabila turun, alhamdulillah, kita balik, oh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia turun, apabila dia naik, maka di sana sebab kita faham padanya tiada diturunkan bala kecuali kesalahan, tidak diangkatkan bala kecuali keinsafan, taubat daripada hamba-hamba tadi ini yang disebutkan di sana, wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan surah yang lain apa dia? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka apabila kita dengar kes tadi ini naik, kita rasa kita salah. Walaupun kita tak buat salah, kita rasa kita tak, astagfirullahalazim, ya Allah, ampunkanlah aku. Mungkin dengan sebab aku kes hari ini naik. Itu pengiktirafan diri, nampak kesalahan kita tadi ini. Pada banyak kita faham di sana Allah tidak turunkan bala kecuali di situ kita yang buat salah. Kita tak menyunding jari kepada orang lain, kita tak menyalahkan orang lain. Sebab dia ni lah dah. Ini dikatakan basara bi'uyubi nafsi. Itu. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, dia katakan di sana akan segala keaiban nafsu, iaitu diri, dan segala sifat kecelaan. Sifat kecelaan itu dikatakan sifat mazmumah. Bagi pengajian ilmu tasawuf, had fardu ain. Kalau kita tengok dalam Minhajul Abidin, di sana dia ada had dia. Apa yang kita tadi ini dalam ilmu fiqh, had fardu ain bagi seseorang sekadar mana? Had ilmu tauhid bagi seseorang dekat mana? Had ilmu tasawuf bagi seseorang sekat mana? Supaya terkeluar dia tadi ini daripada kita katakan apa yang kita tadi ini had fardu ain yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita ni. Maka sebab tu dalam ilmu tauhid dia kata awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu dikatakan ilmu tauhid itu ialah satu ilmu untuk nak membincangkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak menyembah Allah walhal kita tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak mengenal Allah, bagaimana kita nak beribadat kepada Allah
Dan kita yakin katakan ibadat kita tadi ini sampai kepada Allah walhal kita tidak mengenali Allah. Itu makna dia. Kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah lah. Memang orang kata Allah, semua orang kata Allah. Orang yang bukan Islam pun kata Allah. Betul tak orang bukan Islam kata Allah? Kalau kita baca Al-Quran memang wala in sa'altumuhunna man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kamu tanya mereka itu wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang di langit dan bumi ini? La yaqulunna Allah. Allah jawab di sana, la yaqulunna Allah. Mereka akan kata Allah yang jadikan langit dan bumi. Maka di sana, kalau kamu kata Allah yang menjadikan langit dan bumi, kenapa kamu sembah lain daripada Allah? Itu sebagai mujadalah akliyah dia panggil, perbincangan berbentuk hukum akal. Kalau kamu kata Allah yang menjadikan kamu, menjadikan langit bumi, Allah menurunkan hujan semua tu, kenapa kamu sembah selain daripada Allah? Patutnya kamu sembah Allah lah, tanda berterima kasih kamu kepada Allah. Yang dikatakan ibadat tu kan. Maka ibadat kita ni bukan dekat semayang saja, bukan dekat puasa saja, bukan dekat pergi haji saja, bukan dekat keluar zakat saja, ibadat. Apa yang disebutkan di sana dalam matan arba'in bagi Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali, disebutkan oleh Syekh Qardawi, dan disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam ibadah ar-rububiyah, ibadat ar-rububiyah tadi ini, diambil itu tengok. Biodata Imam Ghazali bagi Engku Ali bin Engku Induk di sana ada sebut ibadat tadi, definisi ibadat. Al-ibadah ismun jami'un mimma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadat itu ialah satu benda, satu nama, ditelakkan pada satu nama, satu benda. Apa dianya? Mimma, barang. Yuhibbuhu Allahu wa yardah. Allah suka dan Allah redha. Ibadat. Maka apa yang Allah suka dan Allah redha? Kita tinggal maksiat, Allah suka tak? Kita buat baik, Allah suka tak? Berarti kata di situ semua benda yang kita buat 24 jam tu itulah ibadat. Kita bukan kata orang kata ibadat tu semayang pun tak. Daripada A sampai ke Z. Sebab itulah ayat tadi turun ayat ni, Sayyidina Abu Bakar koyak ayat nak al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ni aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Allah kata. Sayyidina Abu Bakar koyak, nangis. Orang tanya pasal apa? Yang lain tu semua gelak. Orang tanya pasal apa? Ibnu apa yang kita tadi ini Quhafah. Pasal apa? Sayyidina Umar, kenapa kamu Sayyidina Abu Bakar kamu menangis dengan kamu dengar ayat ni? Maka di sana dia kata apanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana tanya lagi pasal apa? Sebab agama yang Rasulullah bawa, utusan daripada Allah ini sudah pun sempurna. Tak ada apa lagi dah. Apabila sudah sempurna, tugas dia tadi dia sudah habis. Kalau tugas dia sudah habis, maka dia tak ada lah pencet lah. Orang kata ada. Kalau pencet dia balik lah. Dia wafat lah. Ni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan bagi kamu nikmat aku. Maka nikmat dia apa? Maka sebab itulah di sana apabila sebut nikmat keseluruhan benda, sama ada baik dan sama ada tidak baik tadi, itu pun nikmat. Maka benda baik Allah suruh kita buat, manakala benda yang tak baik Allah suruh kita tinggal. Jangan kita tanya pasal apa Allah tak suka benda yang tak baik Allah buat. Ini perangai manusia. Allah tak suka babi kata haram. Contoh macam kita hari ni dah. Maka Allah buat apa babi? Kalau kita lupa satu ayat di sana, dia kata apa? La yas'alu amma yaf'alu. La yas'alu, jangan kamu tanya amma yaf'alu, apa yang dia buat. Wahum yus'alun, dan mereka itu akan ditanya. Dia Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah akan buat apa yang dia kehendak. Maka ini sebagai sifat ketuhanan, sifat Allah. Kalau yang ni dia boleh buat, yang ni dia tak boleh buat, yang tu dia tak boleh buat,
yang ni dia tak buat, maka itu bukan Allah. Tak. Ini dipersoalkan, dibincangkan. Kenapa kamu berdoa kepada mereka yang tak boleh berjalan? Kenapa kamu minta kepada mereka yang tak mampu untuk nak diri dia sendiri? Ini soalan akliyah dalam ilmu tauhid. Wa in yaslub zubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talibu wal matlub. Orang yang kamu minta ni, wa in yaslub zubabu syai'an, kalau lalat rampas daripada mereka tadi satu benda, la yastanqidhuhu min, mereka tidak boleh nak menolak. Dha'ufat talibu wal matlub, lemah oleh orang yang meminta dan orang yang kena meminta. Orang yang kena minta lemah, tak boleh bagi apa. Ini hukum akal dalam pengajian ilmu tauhid. Maka sebab itulah di situ dia katakan la tasihhul ibadat. Ini Imam Ghazali sebut, illa ba'da ma'rifatil ma'bud, kecuali setelah kamu mengenali siapa yang kamu sembah tadi ini. Itu apa yang disebutkan di situ. Ini dalam fardu ain ilmu tauhid. Manakala fardu ain ilmu tasawuf pula di sana, kadar mananya wajib bagi kita memahami sifat mazmumah untuk kita nak menyucikan diri kita tadi. Sifat mazmumah itu sifat yang dicela. Apa dia yang sifat dicela? Ujub. Apa dia ujub? Riya. Apa dia riya? Takabur. Apa dia takabur? Itu di antara asasnya disebutkan. Ghadab. Marah. Apa dia marah? Wara. Sifat mahmudah. Apa dia wara? Maka itu disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, dalam kitab kita ni, dalam bab muhlikat, benda yang membinasakan. Maka ini sifat-sifat ni, sifat mana? Sifat nafsu. Sifat nafsu. Apa nafsu? Quwwah syahwiyah al-ghadabiyah, itu nafsu. Maka sebab tu saya katakan dulu dalam kitab Durratun Nasihin, pengenalan kita ni, yang dikatakan nafsu tu, tabiat nafsu tu dia ada 4, saya kata. Itu dalam kitab Durratun Nasihin. Nafsu suka makan, nafsu suka tidur, nafsu suka minum, dan nafsu suka jimat. 4 benda. Kemudian di sana juga Rasulullah SAW tadi diberi kepada aku cinta. Di sana 3 perkara. Iaitu 3 perkara tadi: cinta kepada perempuan, cinta pada benda berwangi-wangi, hubbiba alayya salah satu di sana. Itu disebut. Itu nafsu. Keinginan tadi ini. Nafsu, keinginan kita. Maka apakah salah kita tidak? Apakah salah kalau kita minum? Apakah salah kalau kita makan? Apakah salah kita bersetubuh? Kalau macam tu nafsu suka makan, tak payah makan lah Ustaz, tak boleh, dia kena makan. Maka macam mana kita nak makan, tapi makan itu adalah sebagai bantuan untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Ghazali sebut benda ini adalah sebagai harus. Balik pada segi hukum fiqh, kita harus kita makan, harus kita tidur, harus kita minum, harus kita jimat. Asal nafsu, keinginan nafsu, fitrah. Fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyum. Ini fitrah manusia. Dia nak kena makan, tapi syariat turun, maka di sana dia bagi had cara makan macam mana. Sebab tu dalam sifat mazmumah di sana dikatakan syarhut ta'am, makanan yang jahat. Makanan yang jahat tu macam mana? Makan sampai berlebihan. Makanan benda, kita makan benda yang haram. Kita makan, memasukkan suatu benda melalui rongga badan kita dengan benda yang haramnya. Maka sebab itulah di situ antara orang yang anti vaksin ni, apa yang saya faham, sepupu saya sendiri, dia katakan dia vaksin, dia cucuk kita tu tak tahu cucuk benda apa masuk dalam badan kita. Saya katakan kita dilarang daripada kita cucuk dalam masuk dalam benda badan ni melalui rongga. Saya cakap, tak apa, layak buruk lah dengan dia sikit dah. Kita dilarang kita masukkan melalui rongga, bukan kita masuk dengan ni, kecuali kalau benda itu adalah haram. Kita katakan, ni benda yang haram ni, hantaukah kata benda tu haram daripada ubat-ubat vaksin tu, ubat-ubat yang dimasukkan tu, kita tak tahu. Dan seluruh ulama dunia ini mengatakan benda itu harus, untuk nak mengelakkan daripada, kita katakan,
jangkitan ni dan meringankan sekurang-kurangnya. Bukan dekat kita ulama Malaysia saja, saya kata dia. Dia kata, ini tak tahu. Ini kita kena hati-hati dalam masalah ini. Ini di antara hujah-hujah ataupun alasan-alasan orang yang tak nak vaksin tu sendiri. Itu dibincangkan dalam masalah tu. Wallahualam. Ala kulli hal dalam masalah ni kita katakan, makan. Tidur, dia suruh kita tidur. Qailulah. Maka di sana jima'. Kita disuruh jima'. Bersetubuh dengan isteri kita dengan cara yang halal yang ditentukan oleh syarak. Yang disebut dalam matan arba'in di sana. Katakan setitik mani masukkan dalam rahim isteri kita, maka bagi kita sedekah. Maka sahabat tanya, dengan kita memasukkan berlaku persetubuhan dengan isteri kita tu tadi, pahala ke? Sedekah ke? Maka Rasulullah bagi jawapan dengan cara psikologinya. Apakah pandangan kamu kalau kamu masukkan setitik mani kamu dalam rahim bukan isteri kamu? Alaka wizrun? Adakah itu salah? Sahabat kata, salah lah. Kalau kamu masuk dengan cara yang halal, cara yang disyarakkan, maka kamu akan dapat pahala. Ini Islam. Maka sebab itulah saya katakan tadi ini, sempurna dah Islam yang Rasulullah SAW bawa tadi ini. Maka ketika itu, Sayyidina Abu Bakar menangis dengan sebab turunnya ayat ni. Al-yawma akmaltu lakum ni. Maka kita langsungnya dalam Minhajul Abidin, nikmat yang paling besar Allah bagikan kepada kita ialah nikmat Islam. Yang mana Allah masukkan kita dalam diri kita ini adalah daripada orang yang beragama Islam. Itu. Maka kata langsung, apa yang disebutkan dalam Syiarus Salikin ini, tugas kita untuk kita nak menyuburkan Islam kita tadi ini. Apabila kita ada Islam, di situ ada iman. Disebut dalam matan arba'in bagi Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Islam dan iman tidak boleh berpisah. Dibincang oleh Imam Bukhari dalam kitab dia, Iman Yazid wa Yanqus. Iman tambah dan iman kurang. Iman tambah dan iman kurang. Iman tambah dengan sebab amalan. Iman kurang dengan sebab amalan kita kurang. Disebutkan di situ. Maka sebab itulah pengajian ilmu tasawuf ni adalah satu ilmu untuk nak menyucikan hati kita dengan cara kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara kita tunggu dulu dapat ikhlas baru kita nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana Allah bagi tahu, katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, itu tak apa, buat dalam masa yang kita buat dan kita kenal kita memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di sana kita ni dalam Minhajul Abidin di sana kita sudah ada khauf. Khauf tu maknanya takut. Pasal apa kita sudah ada khauf? Sebab kita tu Islam. Apabila Islam, kita iman. Kita ni, saya tuan-tuan ni, cuma di sana apa diibaratkan dalam Minhajul Abidin dalam bab tarbiyah, aulad tadi ini dalam masalah didikan kanak-kanak tu, maka di sana kita ni umpamanya sudah ada benih, disebutkan oleh Imam Ghazali. Maka benih ini perlu kita kena rawat dia. Kita kena baja dia. Kita kena racun dia. Benih ni, apabila dia keluar, tunah. Supaya apa? Supaya tunah ni ataupun dia punya benih ni dia akan terus besar. Jangan kita biarkan serangga hinggap kat dia. Jangan kita biar rumput-rumput ada di keliling dia. Jangan. Kita cuci dia, kita tu kalau perlu baja, kita baja. Ini. Supaya benda tu akan terus kembang menjadi pokok, dan pokok tadi berhasil menjadi keluar buah tadi yang kita boleh manfaat dengan dia. Ini disebut. Maka sebab itulah apabila kita Islam, ada iman. Oleh Islam dan iman tadi sudah ada khauf. Maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beramal. Khauf tadi ini. Apabila khauf tu ada, maka kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Apabila ilmu tadi ini kita beramal, kita buat dengan ilmu, maka itu dia panggil khasyah. Tingkatan yang kedua, khasyah. Tadi khauf, takut juga. Maka apabila kita buat, maka dia akan naik satu tahap, dikatakan khasyah. Khasyah ini akan wujudnya dalam diri kita tadi dengan ilmu. Maka kita tak buat kecuali dengan kita ilmu, tahu. Maka ilmu tadi apa perlunya? Supaya hasil apa yang kita buat. Itu ilmu. Dan sebut, kenapa kita perlu berilmu? Itu persoalan dalam ukbah yang pertama.
dalam kitab Minhajul Abidin. Kenapa perlu kita kena berilmu? Lain daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lain daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik pada hukum akalnya, kenapa perlu kita kena berilmu? Maka di sana dia ada dua. Yang pertamanya supaya hasil apa yang kita buat. Apa makna hasil? Betul apa yang kita buat. Berpandukan kepada syariat, muwafaqah dengan kehendak syariat, bukan kehendak keinginan kita dah. Kita tahu kita buat ni betul. Yang saya sentuh dulu dah, berkenaan dengan sembahyang Jumaat di luar pagar tu. Betul tak kamu sembahyang Jumaat di luar pagar tu sah ataupun tidak? Apabila sah, buatlah. Apabila tak sah, jangan buat. Itu yang saya katakan, ilmu. Jangan kita ikut orang. Orang sembahyang di luar Ustaz, maka saya pun sembahyang di luar juga. Boleh kata boleh? Dalam kitab Aqidatun Najin, puncanya kita jadi ahlul bid'ah wal kufri, kita taklidur radi. Kita ikut orang-orang yang tak sepatutnya. Kita tak nak ikut orang yang bagi tahu macam saya, bagi tahu sekurang-kurangnya tuan-tuan kena ikut saya lah, sekurang-kurangnya, dan guna akal. Oh, ini ustaz berani bagi tahu tadi betul tak betul ni. Rujuk dalam kitab-kitab. Rujuk dalam Quran dengan hadis. Tu jangan kita ikut orang-orang yang seberangan, jangan. Taklidur radi dia panggil. Maka dari segi hukumnya juga di sana, syarat sah, syarat wajib. Syarat sah ialah kita katakan suatu benda yang kita buat tu betul, sah, kita buat. Kalau benda tu tidak sah, maka wajib dan sembahyang kita wajib. Tapi sekarang kali ini wajib tak wajib? Walaupun di sana dikatakan sembahyang Jumaat tu wajib, tapi di sana dikeluarkan arahan. Pukul 11.30 akan dibuka pintu pagar. Cukup 250 orang. Apabila penuh ada 250 orang, pintu pagar akan tutup. Tiba-tiba kita main lebih daripada pukul 11.30, pukul 12, pukul 1. Tiba-tiba main, pintu pagar tutup. Balik. Yang kita marah. Ini kita marah ke orang. Yang saya sebut dulu kan. Dosa tak kita? Tak berdosa. Kenapa tak berdosa? Sebab di sana kaedah usul mengatakan dikeluarkan hadnya 250 orang saja boleh sembahyang Jumaat, dan lepas pada tu kita terlewat sikit dan kita berazam minggu depan kita akan main pula awal lagi pada tu. Kalau kita main minggu ni pukul 11, pukul 12.30, pukul 1, minggu depan kita berazam untuk kita main pukul 11.30 sebab pintu pagar pukul 11.30. Kalau tak boleh main pukul 11.30, pukul 12 kita main pukul 12. Ini usaha dan ikhtiar. Berusaha memelihara benda yang manfaat, berusaha menolak benda yang mudarat. Tawakal. Disebut dalam kitab Syarhus Salikin ni, berkaitan makna tawakal tu. Tak berdosa. Sebab tu saya katakan, kalau 10 kali pun, kalau tak sembahyang Jumaat pun kita ni, tak apa. Tapi syarat kita kena ni lah. Itu di antara. Ini ma'rifatu uyubin nafsi dipanggil. Kita tak tahu, kata kita tu tak tahu, maka kita marah orang. Kita tak tahu, kata kita tu tak tahu. Apabila kita tak tahu, kata kita tu tak tahu, susah. Rajulun jahilun wa huwa la ya'lamu annahu jahilun. Fatruku, tinggal. Orang macam ni. Apa disebutkan dalam syair Arab berkenaan dengan sifat manusia itu sendiri. Maka ketika itu, apa mengatasi dia? Nafsu. Marah. Boleh tak dia marah ketika itu? Oh, tak boleh. Pasal apa dia marah? Itu syaitan menguasai diri tadi ini. Pasal apanya? Dia nak dia. Dia nak dia. Dia tak tahu siapa dia. Syaitan, Ajazil, Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia sembah Adam. Patut tak aku nak sembah Adam? Pasal apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan dia daripada api, engkau jadikan dia daripada tanah, wa khalaqtani min nar min tin. Engkau jadikan aku daripada, engkau jadikan dia daripada tanah, engkau jadikan aku daripada api. Asjud, perlukah aku nak sujud? Liman khalaqtahu min tin, bagi mereka yang engkau ciptakan dia daripada tanah, wa khalaqtahu min nar. Maka jawab Hamzah itu, tak sugianya aku nak sujud.
Fa'aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini kita kena jaga. Dia enggan apa yang Allah SWT suruh tadi ini sebab dia tak tahu dia tu siapa dia. Enggan dia. Dia rasa dia tu hebat. Wastakbara, dia rasa takabur. Pasal apa takabur? Aku lebih baik daripada dia. Wa kana minal kafirin, dia termasuk dalam golongan orang yang kaih kepala. Kalau kita kata kafirin di situ, kita katakan dia tu orang kafir lah. Kan? Walhal syaitan ni tuan-tuan dalam kitab Al-Jazil 240,000 tahun dia sudah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu kita ni baru berapa hari kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu kita ni tak terlepas daripada godaan-godaan syaitan. Sebab syaitan itu lebih berpengalaman daripada kita lagi. Maka cara tak langsungnya kita jangan berputus asa dan jangan kita berhenti daripada kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita nak semayang. Allahumma inni a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahduruni. Nak semayang ni jangan kita lupa baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu di antara disarankan dalam kita katakan cara macam mana untuk kita nak dapat khusyuk dalam semayang tadi ini dah. Sekali lagi. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, bassara bi'uyubi nafsihi." Kemudian apa disebut oleh musannif rahimahullahu taala dalam masalah ini, dan bagi mengetahui akan aib nafsu itu berapa jalan. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dengan cara 4 jalan. Maka sebelum kita nak ketahui keaiban diri tadi ini, maka di sana kita kenal diri kita dulu. Maka kita nak kenal diri kita tadi macam mana dengan cara umumnya diberitahu oleh Imam Ghazali. Maka asasnya kita boleh kenal kita tu, nafsu tu apa dia. Kemudian akal tu apa dia. Kemudian roh tu apa dia. Kemudian hati tu apa dia dengan cara ringkas. Dengan cara ringkas. Itu. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh nak mengubat diri kita tadi kecuali kita tahu kita tu sakit apa. Itu apa disebutkan. Sebab tu dalam kitab kita ni dia katakan guru yang mursyid. Guru yang mursyid. Maka dalam pengajian ilmu tasawuf dia ada 2. Dia ada 2 cara. Yang pertamanya kita mengetahui dengan cara asasnya ilmu tasawuf. Dan yang keduanya apabila kita mengetahui dengan cara asasnya, iaitu dengan kita katakan untuk nak memperbaiki diri kita, maka kita lantik, kita ambil seorang guru yang mursyid untuk nak mendidik kita ke arah menjadi kita ni sebagai seorang yang baik, macam Rasulullah dengan sahabat-sahabat dia. Maka sahabat-sahabat dia tadi ini menjadi orang yang terbaik adalah hasil tarbiyah Nabi SAW. Maka Nabi tadi ini adalah didikan dia Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Adabani Rabbi, mendidik akan aku oleh Tuhanku. Maka sebab itulah dalam pengajian ilmu tasawuf yang dikatakan selepas daripada hakikat, maka dia pergi kepada tarekat yang kita 4 perkara tu. Syariat, makrifat, hakikat, ilmu tasawuf. Kemudian tarekat, jalan kita untuk kita nak sampai dengan kita beramal tadi ini. Maka tarekat ni kita ambil daripada guru yang mursyid. Maka dia bagi kita satu amalan khususiyah. Satu amalan khususiyah. Kalau satu amalan yang bagi kepada kita tadi ini dia ada 2. Yang pertamanya amalan dengan cara umum. Yang tuan-tuan tengok dalam YouTube, dalam apa kan, baca yang ni dapat yang ni, baca yang ni dapat, itu umum. Tak ada masalah. Tapi dengan cara khususnya adalah diberi satu, maka kita amalkan amalan tadi ini. Maka kita sekali ke 1 minggu, sebulan, kita tengok guru kita, duduk bersama-sama dengan guru kita tadi. Dia mendidik kita ke arah untuk nak menjadikan kita sebagai murid yang baik dan sebagainya. Itu dia panggil murabbi, dia panggil. Jadi masalah bagi kita ialah kita tak faham ilmu tasawuf tu apa. Terus kita pergi kepada tarekat dah. Itu jadi salah. Maka sebab tu timbul mimpi lah, apalah macam-macam dah. Itu. Ini. Maka sebelum kita pergi kepada ilmu tarekat, kita bincang dulu ilmu hakikat tadi ini. Itu ilmu tasawuf. Dalam masa yang sama kita memahami kadar fardu ain ilmu fiqh. Dalam masa yang sama kita memahami cara fardu ainnya ilmu tauhid.
supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sah ke batal ke apa yang kita buat tadi ini. Itu tujuan dia dalam pengajian ilmu fiqh, ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf. Maka saya harap di sini ada orang tunjuk kat kita sekadar fardu ainnya bincang ilmu fiqh, dan ada orang bincang sikit sebanyak cara fardu ainnya ilmu tauhid, dan insya-Allah saya akan bincang ilmu tasawuf kadar mana yang saya mampu sebagai tanggungjawab saya dekat mana yang saya ada ilmu ni. Saya nak bagi lebih-lebih saya tak tahu juga kadar mana, berpandukan kepada kitab Syarhus Salikin, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat sekurang-kurangnya kita membersihkan diri kita, menyucikan diri kita. Jangan kita ada sifat-sifat yang dicela, biar kita masukkan diri kita tadi sifat-sifat yang dipuji. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbain. Allah tidak jadikan bagi seseorang itu dua hati. Qalbain, dua hati. Maka dua hati ni apa dia ibaratkan oleh guru saya dulu, hati ni kita nak masuk umpama macam satu gelas. Dalam gelas ni dia katakan kita nak masuk air kosong. Maka kita tengok dalam gelas ni ada air apa? Ada apa benda? Kalau ada air kotak, maka kita kena buang dulu air kotak dulu. Buang-buang daripada gelas ni tu air kotak. Jangan buang gelas. Buang-buang daripada air ni, dalam gelas ni air kotak tu yang kita tahu tu, ini air kotak ni tak boleh minum ni. Kita buang. Lepas kita buang, kita isi dengan air yang kita minum, air bersih. Itu makna dia. Hati kita tadi ni ada sifat mazmumah. Maka kita tahu ada sifat mazmumah, kita bertaubat kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita berusaha masukkan sifat mahmudah. Kita tak boleh dua sekali. Sifat mazmumah pun ada, sifat mahmudah pun ada. Tak boleh. Sebab di sana dia ada percanggahan antara satu dengan yang lain. Maka sebab tu di situ apa disebutkan tadi yang kitab Syarhus Salikin dan kita dalam bab riya, kalau kita rasa kita ada sifat riya di sana, maka kita beristighfar kepada Allah. Dalam masa yang sama kita berusaha buang-buang sifat riya. Yang saya kata tadi ada ayat kotak, kita berusaha buang-buang ayat kotak tu, masuk ayat jernih. Kita berusaha buang-buang sifat mazmumah iaitu riya tu, kita masukkan ikhlas dalam diri kita tadi ini. Dengan kita berusaha. Usaha tu apa dia? Kita buang. Itu usaha. Bukan kita bilang, ya Allah buang-buang ayat ni, ya Allah buang-buang ayat ni, ya Allah aku dah masuk ayat baik. Tak boleh, kita kena usaha. Itu asbab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan satu benda itu adalah bersebab. Apabila kami jadikan satu benda bersebab, bertawakal kepada Allah, maka di sana kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita buat itu berjaya. Itu makna apa diberi maklumat kepada kami dulu. Maka kita kena tahulah ayat ni ayat kotak lah. Kita tak tahu kata ayat ni ayat kotak tak kotak, kita tak tahu. Macam mana kita nak buang? Ini dia panggil nak merawat daripada diri kita tadi ini. Harap orang nak merawat kita, orang pun tak tahu. Ini kaedah cara dalam kita nak memperbaiki diri kita tadi ini, yang mana nafsu tadi ini dia ada 7 tingkatan. InsyaAllah umur panjang kita akan bincang. Sekurang-kurangnya kita faham diri kita duduk tingkatan yang mana, tahap mana kita ni, nafsu kita ni sakit ni tahap 1 ke, tahap 2 ke, tahap 3 ke, tahap 4 ke. Maka sakit tu nafsu tu. Maka nafsu kita tadi ni sakit tahap mana? Tahap 1 ke, tahap 2 ke, tahap 3 ke, tahap 4. Tahap 4 tu kena jaga-jaga. Orang kata tak? Tahap 4. Maka nafsu tadi ni, yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga nafsu mulhamah, dan yang keempat nafsu mutmainnah. Sekurang-kurangnya kita ada nafsu mutmainnah ni. Kurang-kurangnya tahap 4. Kalau ada nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu maknanya. Tapi kita tak boleh kata aku dah ada tahap 4 ni, tak boleh. Macam saya cakap tuan-tuan, aku ni tahap 4 ni. Maka itu kita rasa sombong, kita rasa hebat, kita rasa sempurna. Maka sebab tu saya katakan tadi, dia katakan Hasan Basri, dia katakan walaupun sejuzuk semayang aku tadi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pun cukup, alhamdulillah, sejuzuk daripada kalimah an salatihim sahun tu. Dan Rasulullah pun sendiri mengiktiraf di hadapan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah kata dia semayang sampai pecah tumit dia ni pasal apa?
Cukuplah kamu. Kenapa kamu istighfar sampai 100 kali? Kenapa kamu istighfar sampai 70 kali satu hari? Walhal kamu maksum. Kan? Ini itu pengajaran yang kita dengar. Apa dia sebutkan tadi ini. Maka Rasulullah kata apanya? Cara umumnya. Laisa ahadun yadkhulunal jannata bi'amali. Tidak seorang pun masuk syurga dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat kata, kamu pun macam tu kah? Qala wala ana. Aku pun macam tu. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah menyelubungi aku dengan rahmat dia, barulah aku masuk dapat syurga. Ya, maka sebab itulah kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, dalam membincangkan masalah ikhlas, dia ada 3 tahap. Seperti yang selalu disebut, dibincangkan dalam kitab-kitab di sana, dan saya ambil ni dalam kitab Matan Arba'in. Yang pertama kita buat ni, semayang subuh tadi contohnya. Kita nak menjauhkan kita daripada sifat munafik. Kalau kita kata nak menjauhkan sifat munafik secara umumnya, kita kata tak ikhlas lah. Bukan kerana Allah nak menjauhkan sifat munafik. Ada. Kita kata tak. Kita kata tak ikhlas. Kita buat tadi nak syurga. Kalau kamu nak syurga, tak ikhlas lah kamu buat syurga. Kamu semayang 2 subuh 2 rakaat nak syurga. Ada. Itu apa yang dibincangkan dalam masalah ikhlas. Sebab tu ikhlas ni ada 3 tahap. Yang pertama kita buat, kita nak ganjaran daripada Allah. Apa ganjaran daripada? Sekurang-kurangnya di situ ganjaran, kita semayang, kita buat baik, kita apa ni, kita nak masuk syurga, mengelakkan diri kita daripada masuk neraka. Ikhlas dah. Ini tahap yang paling bawah. Ikhlas. Tak dikatakan riak, tak kirakan ujub, tak ada. Ikhlas. Sebab janji Allah di sana. Targhib dengan tarhib. Yang keduanya apabila kita sedar, tak layak aku dengan 2 rakaat aku nak masuk syurga, tak layak. Nak syurga Allah, tak layak. Keadaan kau tak badan, balik. Keaiban diri Allah bagi kita tadi. Allah matikan kita masa kita tidur. Kan? Kemudian Allah celekkan kita balik. Maka sebab tu dikatakan kita jelek-jelek. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ungkapan syukur kita kepada Allah. Allah bagi kita balik nyawa kita ni. Layak ke tak layak? Tak layak. Nak balas balik tu, nikmat Tuhan tu tak layak. Maka kita buat tadi dah bukan kerana syurga dah. Kita buat tadi dah kerana redha. U'budullaha fir redha. Sembahlah kamu kepada Allah dengan keadaan kamu tu redha ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Layak ke tak layak? Lepas tu kita bincang lagi, tak layak. Maka yang ketiganya ialah kita buat tadi ialah melahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 peringkat. Ini peringkat yang tinggi. Maka inilah yang Rasulullah SAW sebut, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit sangat daripada hamba-Ku yang bersyukur. Ini di antara apa yang dibincangkan di sana. Kemudian akhir sekali apa yang disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab Syarhus Salikin ni, dalam bab al-mahabbatu wasyauqu war-ridha. Bab tu. Maka apabila kita tahu kata-kata semua ni adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita condongkan diri kita tadi kita cinta selain daripada Allah? Yang mana Rasulullah kata, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu sehingga Allah dan Rasul itu lebih daripada segala-galanya. Kamu utamakan Allah dan Rasul. Tapi kamu cintakan apa? Ada. Maka di sana kita balik untuk nak mengubati diri kita. Apa yang kita cinta ni, diri kita. Kita tak nak kita ni mudarat. Contohnya tak? Hak siapa diri kita ni? Kita cinta kepada bini kita. Bini kita tu hak siapa? Kita cinta kepada anak kita. Anak kita tu hak siapa? Kita cinta kepada harta kita, benda kita yang Tuhan bagi ini, hak siapa? Kalau kita katakan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita cinta depa tu lebih? Ini persoalan dalam bab al-mahabbah wasyauqu war-ridha. Maka kita buat sini semuanya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu supaya nak mentasliah diri kita tadi ini, diri saya dan juga. Yang pentingnya kita cuba usaha untuk nak meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita tadi kepada Allah sekadar mana yang kita mampu, yang disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian di sana kita selalu doa, Rabbana la tu'akhizna, wahai Tuhan jangan kamu ambil salah, in nasina, kalau kita lupa, au akhtana, ataupun kita tersalah,
wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kamu memberatkan satu hukum, satu perkara yang kami tak mampu untuk kita nak menanggung dia. Ini doa kita yang selalu kita minta, insya-Allah. Itu saja untuk diri saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan sama-sama kita bermuhasabah diri dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa disebutkan oleh Imam Ghazali, cara untuk kita nak mengetahui kearifan diri kita tadi ini, maka di sana bagi jalan kat kita oleh Imam Ghazali 4 perkara. InsyaAllah umur panjang kita akan bincang. Di antaranya macam tuan-tuan duduk ni lah dalam majlis ilmu. Itu yang pertama, insyaAllah. Ini disebutkan, mudah-mudahan sebagai satu pengajaran untuk kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.